Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma وعملا وهدى وتقا وصلاحا في الدين يا أكرم الأكرمين واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka biasa pada jam semacam ini dah kita ada janji, iaitu kita mari muzakarah tentang agama kita supaya kita dapat manfaat bersama, supaya tambah keimanan kita, supaya kita dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya menekat lagi peringkat kita, hampir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah. Maka pada hari ini saya akan bercakap, akan berkecek luar daripada benda-benda yang saya dah berkecek marilah, iaitu pada setiap hari Rabu ni saya datang di sini untuk muzakarah bersama dengan para ibu bapa muslimin muslimat. Maka dengan betul baca kitab An-Nasaih Al-Imaniyah. Tetapi hari ini dengan munasabah kita akan sambut satu hari yang paling mulia dan paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala pada esok hari. Maka saya ambillah hari ini peluang untuk nak berkecek, nak bercakap sikit sebanyak tentang kelebihan panggil hari Arafah khususnya dan 10 awal bulan Zulhijjah umumnya. Walaupun boleh jadi panggil bapa ustaz-ustaz di situ di sini dan di Chong Al-Huda channel ni pun baik juga, boleh diada dah. Panggil bapa suh kita boleh hadir, dia sebutlah sikit sebanyak. Boleh hadir Dr. Lah yang mari pada hari Sabtu baru ni, boleh hadir dia sebut sikit sebanyak. Dan panggil Maulana boleh disebut sikit sebanyak, dan Baba Anur pun supaya juga lebih kurang. Tetapi begitulah, dan kita ni jikalau acak kali kita sebut, maka lebih lekat lagi dalam otak kita. Tu dia, maka tujuannya tak lain tak tidak supaya panggil kita panggil tambah ilmu kita lagi, ingatan kita lagi, yakin kita lagi terhadap kelebihan yang Tuhan sedia beri kepada umat Nabi Muhammad di dalam 10 awal bulan Zulhijjah dan khususnya hari Arafah. Maka para ibu bapa yang dikasihi sekalian, dan di sana ada satu hadis daripada Nabi besar kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi bersabda, Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin fata'arradu laha la'allahu ay yusibakum nafhatun minha fala tashqaw ba'daha abada. Maka apa makna dia para ibu bapa muslimin muslimat? Iaitu Nabi kata, sesungguhnya bagi Tuhan kamu, Tuhan kita iaitu Allah Subhanahu wa taala, pada hari-hari dalam setahun bagi kamu ni ialah pemberian hadiah
dan rahmat yang Tuhan nak beri kepada kita umat Nabi Muhammad daripada masa ke masa dalam setahun. Itu dia. Jadi ada hari yang lebih, ada minggu yang lebih, ada bulan yang lebih dan daripada masa ke masa. Maka tak kala Tuhan sedia hadiah daripada dia dan rahmat daripada dia dan barakat kebaikan nak beri kepada kita umat Nabi Muhammad, maka Nabi kata fata'arradu laha, maka kamu segeralah ambil benda sakning, terimalah hadiah daripada Allah, terimalah rahmat daripada Allah, terimalah keberkatan daripada Allah, terimalah kebaikan daripada Allah yang Tuhan nak beri kepada kamu wahai umat Nabi Muhammad. Dengan makna kamu sekat dan kamu ambil we boleh, kamu usaha we dapat we boleh, jangan we terucuk daripada tangan kamu benda-benda baik ni. Nah, sebab apa? Sebab kita tak tahu dah dia panggil apa bila pula kita nak berjumpa dengan benda baik-baik ataupun hadiah-hadiah daripada Allah hak Tuhan nak beri kepada kita. Dah, tetapi hari ni dah kita dah sapa, maka kita ada peluang besar, ada okat banyak nak ambil benda ni, maka kita bersungguhlah ambil benda ni. Kenapa? La'allahu ayyusibakum nafhat minha fala tashqau ba'daha abada. Mudah-mudahan dan jikalau kita sungguh supaya dapat agak, maka sekali kita dapat, kadang-kadang dengan keberkatan rahmat Tuhan yang kita dapat, hadiah daripada Allah kita dapat, dengan kita bersungguh usaha nak cari dia ni, dan menyebabkan kita beruntung kekal selama-lama, tak temu dengan celaka selama-lama. Itulah sebab tu kita kena usaha we dapat. Para ibu bapa yang dikasihi sekalian. Maka ambil tahu, para ibu bapa, saudara muslimin muslimat, ambil tahu bahawa di dalam setahun yang hari semua ni ialah 365 hari. Jikalau itu dia panggil apa hari-hari hak tahun Siap, Buza ataupun Kristian Masihi. Dan jikalau kita kira hari-hari dalam setahun Islam, maka kita ambil 11 hari giluk dengan hak saning. Maka jikalau kurang 11 hari, maka tinggal lagi 300 dia panggil pun 54 hari. Iaitu 354 hari ni ialah hari bilangan hari dalam setahun tahun Islam, tahun Hijrah. Itu dia. Maka saudara semua ambil tahu, dan jika tahu dah pun tambah ingat tahu kuat lagi. Dan jika tak tahu belum pada hari ini, maka hari ini ambil tahu bahawa sebaik-baik hari dalam setahun. Dan duk mana hari yang paling baik sekali, paling mulia sekali, paling agung sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jika maka baik belaka-belaka. Baik setiap segi. Di segi pahalanya maka lebih bergana daripada hari yang lain. Rahmatnya lebih banyak daripada hari yang lain. Dan barakatnya lebih banyak daripada hari yang lain. Itulah dia panggil makna sebaik-baik hari dalam setahun. Kalau itu duk mana sebaik-baik hari dalam setahun, para ibu bapa yang dikasihi sekalian. Maka sebaik hari dalam setahun ialah 10 awal bulan Zulhijjah. Itu dia 10 awal bulan Zulhijjah ni lah, dan jadi sebaik-baik hari dalam setahun. Iaitu lebih baik daripada bulan Muharram. Walau dalam bulan Muharram ada hari Ashura, ada hari Tasu'a, walau begitu pun 10 awal lebih baik daripada orang panggil apa ni bulan Safar, dan lebih baik daripada bulan Rabi'ul Awal, Rabi'ul Tsani, Jumada al-Ula, Jumada al-Akhirah. Dan lebih baik daripada bulan Rajab, lebih baik daripada bulan Sya'ban, lebih baik daripada bulan Ramadan, lebih baik daripada bulan Syawal, lebih baik daripada bulan Zulqa'dah. Kalau gitu dalam setahun ni 10 bulan Zulhijjah ni lah baik sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu, maka kita orang yang beriman ni, yang kita sekarang ni duduk dalam hari yang ke-8 dah hari ni dalam 10 awal bulan Zulhijjah. Dan esok hari, dan lepas tu saudara semua, esok hari Arafah. Maka dalam 10 awal bulan Zulhijjah ni
kena kepada sebaik-baik masa, sebaik-baik hari dalam setahun. Tapi dalam 10 hari ni, yang paling baik sekali ni dalam setahun ni, ia ada pula hari yang lebih, iaitu hari Arafah. Hari Arafah lebih baik daripada hari-hari yang lain. Itu dia. Maka saudara ambil tahu, itu dia. Nabi cerita kepada kita, Nabi royak kepada kita. Nabi kata apa? Afdalul ayyam, sebaik-baik hari dalam setahun ialah Yaum Arafah. Afdalu ayyam indallah Yaum Arafah. Bermula semulia-mulia, sebaik-baik hari dalam setahun ialah hari Arafah. Itu dia. Maka saudara semua, jadi belum daripada kita nak masuk cara panjang lebar lagi tentang kelebihan hari Arafah khususnya, dan maka di sini kita mari ambil tahu dulu dah kelebihan 10 awal bulan Zulhijjah. Walaupun di hari ni dah lalu lepas kita banyak hari dah. Dah hari pertama habis dah, hari yang kedua dah habis dah, hari yang ketiga pun juga habis dah, lalu lepas dah, hari yang keempat pun lepas dah, hari yang kelima pun lepas dah, hari yang keenam pun lepas dah, hari yang ketujuh pun lepas dah. Sekarang lah ni kita duduk dalam hari yang ke-8 bulan Zulhijjah. Maka hadis yang sahih daripada Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi kata, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam. Nabi kata tidak ada dah hari-hari dalam setahun yang bermula amalan soleh Tuhan lebih suka sekali, Tuhan lebih kenal sekali, Tuhan lebih redha sekali, Tuhan lebih setuju sekali, Tuhan lebih cinta sekali. Tidak ada dah hari-hari dalam setahun dah yang lebih baik daripada 10 awal bulan Zulhijjah. Itu dia. Maka tak kala para nabi royak begitu, maka para sahabat tanya. Itu dia. Para sahabat tanya kan? Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, lebih baik daripada jihad fi sabilillah lagi. Pahala tu. Itu dia. Maka di sini saya nak bagi tahu kepada sidang penonton sekalian, sebab apakah para sahabat dia tak banding dengan amal lain. Sebab apa dia kata lebih baik daripada jihad lagi? Itu dia. Sebab apa kena jihad? Sebab di masa tu boleh kata tidak ada dah amalan yang lebih besar pahalanya dan lebih agung sekali di masa tu, tidak ada dah seperti dia panggil keluar pergi perang sekali dengan Rasulullah. Itu dia. Sebab tu bahawa para sahabat dengar kata dah hari 10 awal bulan Zulhijjah ni hebatnya, besarnya dan lebih dicintai oleh Allah, Tuhan lebih suka sekali. Maka dia tanya, jihad pun? Tu sebabnya. Sebab apa? Sebab masa tu para sahabat yang tergamal di otak dia amalan yang lebih besar sekali ke jihad lah. Itu dia. Tapi tak pelik lah, sebab besar sungguh kelebihan jihad ni. Sebab tu belum daripada nak sama hadis siapa su, maka di sini saya ingin nak baca satu hadis tentang kelebihan jihad supaya kita mari faham, mari ambil tahu kata secara mana. Sebab tu para sahabat bahasa tanya hal dah tu. Itu dia. Maka hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim daripada Abi Hurairah. Nabi kata Nabi kata masalul mujahidi fi sabilillahi kamathalis shaimi alqaimi. Itu dia. Alqaniti bi ayatillah la yaftar min siyamin wala salatin hatta yarji'a al-mujahidu fi sabilillahi ta'ala. Itu besarnya. Kalau gitu Nabi kata seumpama orang keluar pergi berjihad, fi sabilillah ni pahala dia nya ialah seperti orang yang sembahyang malam tak tidur-tidur dan puasa siang tak buti-buti. Itu dia. Misal kata seorang ini keluar pergi berjihad, dia keluar gini dia panggil sebulan, sebagaimana berlaku masa Nabi dulu. Sebulan dia keluar pergi. Maka orang tak keluar ni, yang tak keluar ni yang duduk di Madinah ni, itu dia nak dapat pahala orang mujahid.
Sebab masa Nabi hari itu bukan semua orang keluar, para sahabat ada yang uzur, ada yang apa. Itu dia. Maka orang tak ada pergi ni. Jadi ada satu kali para sahabat tak ada pergi ni mai tanya Nabi. Jadi Nabi hatta dia panggil para sahabat tu dia keluar pergi perang. Nabi tak ada pergi. Maka adalah golongan para sahabat yang lain yang tak ada pergi. Tak ada sebab dia ada uzur ke ataupun kena tinggal demo ke nak tak ada. Maka dia sesat, maka dia nak mari tanya Nabi. Dia nak buat gapo yang daripada amalan sekiranya apabila dia buat ni dia dapat pahala sama dengan orang keluar. Tu pucanya. Maka Nabi jawab. Nabi kata satu saja daripada amalan yang kalau kamu buat kamu dapat seperti orang keluar. Iaitu kamu semaya malam tak tidur-tidur dan puasa sia tak buti-buti. Tu dia. Kalau gitu, dia tak makan, tak minum, tak tidur, tak main, tak buat kerja, tak buat apa sekarang mahbub. Bahkan dia panggil puasa waktu penuh dengan amalan ibadat, belik malam semaya tanpa cerah dan penuh dengan ibadat. Dak lagu tu. Tu dia. Barulah sama banyak pahala dengan orang keluar pergi berjihad. Tu dia besarnya. Sebab tu para sahabat tanya, ya Rasulullah, bermula orang amalan soleh walah halah pun. Walah sikit sekali pun. Tapi ia buat tu dalam masa 10 awal bulan Zulhijjah. Tu dia. Dia buat masa tu, masa lebih, masa mulia, rangwan daripada Allah, hadiah daripada Allah, rahmat daripada Allah. Hak Tuhan nak beri kepada hamba-Nya yang beriman daripada umat Nabi Muhammad khususnya, dan benda ni tak berlaku dengan umat lain berkali. Tu dia. Tentu bagi umat Nabi Muhammad kelebihan semacam ni. Tu dia, hebat tak hebat, besar tak besar. Maka para sahabat tanya. Tu dia. Maka Nabi kata dak. Walau keluar pergi berjihad pun dak. Jadi tak benar. Jadi orang yang beramal amalan soleh dalam 10 awal bulan Zulhijjah, walau sikit pun lebih banyak pahala, lebih diredai oleh Allah daripada orang keluar pergi berjihad lagi. Malaikat satu ya, orang keluar jihad ni yang lebih apabila dia keluar dengan diri dia, harta dia, kemudian dia mati syahid. Hak tu yang lebih. Tu dia. Kalau gitu saudara semua, para ibu bapa, kita dapat tahu dah kelebihan 10 awal bulan Zulhijjah. Maka sangat beruntungnya, sangat bertuahnya. Tu dia, sangat nasib baiknya bagi orang yang khabar benar ni dan dia panggil memenuhkan masa ya dari 10 awal bulan Zulhijjah ni dengan amal yang baik, daripada semaya sunat, daripada semaya Jumaat setiap waktu, daripada berzikir sebut Allah, daripada salawat kepada Nabi, daripada membanyakkan baca Quran, daripada membanyakkan sedekah, membantu anak yatim, dan buat baik lain-lain lagi dalam masa 10 awal bulan Zulhijjah ni. Kerana dia berganda sehingganya kita tak tahu sakat mana banyaknya pahala hak Tuhan sedia nak bagi kepada orang-orang yang beramal dalam 10 awal bulan Zulhijjah. Lebih-lebih lagi saudara semua, cuba kita mai dengan hadis ni. Barulah kita tahu kata besar tak besar, hebat tak hebat bagi orang yang beramal amalan soleh dalam 10 awal bulan Zulhijjah. Tu dia. Iaitu Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, wa inna siyama yaumin minha yu'dalu bi siyami sanah. Dan sesungguhnya puasa satu hari daripada 10 awal bulan Zulhijjah, maka Tuhan bagi pahala sealah dia puasa setahun. Dia puasa setahun. Jadi sehari dia puasa dalam 10 awal bulan Zulhijjah, tak kira hari mana. Malaikat hari yang ke-10 ya tak boleh puasa. Hari raya boleh puasa, hari puasa, dan tak sah puasa. Daripada hari pertama sampai hari yang ke-9 tak kira hari mana dia puasa. Hari pertama Zulhijjah, hari yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Zulhijjah, yang keempat, yang kelima sampai hari yang ke-9 ni. Siapa-siapa yang puasa, tak kira hari mana dalam 10 awal bulan Zulhijjah, maka seolah dia puasa setahun. Itu habis pahala puasa setahun. Tu besar tak besar? Sebab tu
Saya biasa royak lepas mari dah, saudara semua. Jadi Nabi royak dah ketika kita boleh puasa baru ni. Nabi kata siapa-siapa puasa Ramadan cukup, kemudian dia puasa pula 6 hari daripada bulan Syawal, kita panggil puasa ni, maka dia dapat pahala seolah dia puasa setahun. Kalau gitu dia puasa apa hari tu? Dia puasa semua 36 hari. Jikalau puasa tu 30 hari dan 35 hari jikalau puasa 29 hari. Sama banyak dengan barulah dia dapat pahala setahun. Tetapi orang yang puasa pada 10 awal bulan Zulhijjah ni tak. Nah, sehari ni sama dengan setahun dah. Tu besar tak besar, hebat tak hebat. Tu dia. Lagi pula Nabi kata apa? Nabi kata wal amalu, dan bermula amal soleh yang kita buat dalam 10 awal bulan Zulhijjah, semaya, puasa dan orang sedekah, zikir, baca Quran dan lain-lain lagi ni. Nah, awal amalu fihinna yudha'afu bi 700 dha'fin. Diganda 700 ganda. Nah, hak kita tahunya bulan puasa, nah habis banyak 70 ganda saja ganda amal yang baik. Tapi 10 awal bulan Zulhijjah dak 700 ganda paling kurang. Tu dia. Sebab tu, tu dia. Dan bertuahnya, orang-orang yang Tuhan bagi taufik ke dia, boleh dia buat amal soleh dalam 10 awal bulan Zulhijjah. Tu dia. Dan diriwayat daripada Anas bin Malik, seorang sahabat yang mulia yang sentiasa berkhidmat Nabi dah 10 tahun. Itu dia. Maka dia kata kana yuqal, maka termakruf, tersebar di kalangan kami ni pakat kecek lagu ni belaka. Orang tahu belaka. Ulama pun kecek begini lah. Orang bukan ulama pun kecek begini lah. Orang meniaga pun kecek lagu ni lah. Orang buat kebun pun kecek lagu ni lah. Orang dalam masyarakat Madinah masa tu boleh kecek lagu ni. Di Mekah pun kecek lagu ni. Kecek lagu mana? Kecek kata, bi kulli yaumin minha, tu dia, alfu yaum. Tu dia, wa yaumu Arafah bi 10,000 yaumin. Tu dia. Jadi kelebihannya sehari, ambil sehari hari pertama daripada bulan Zulhijjah ni sampai hari yang ke-8, maka amalan baik sehari itu sama banyak dengan 1000 hari yang lain. Sama banyak dengan 1000 hari yang lain. Tetapi apabila hari Arafah, maka sama banyak dengan 10,000 hari yang lain. Itu besar kelebihan. Allahu Akbar. Sebab tu kita kata butungnya, bertuahnya orang yang panggil apa, buat amalan dan berlomba buat amalan dalam 10 awal bulan Zulhijjah. Para ibu bapa yang dikasihi sekalian, itu dia. Itu umumnya kelebihan yang ada dalam 10 awal bulan Zulhijjah. Maka di sini kita nak mari orang panggil berkecek dalam sikit tambah lagi tentang hari Arafah yang kita akan sambut pada esok hari. Itu dia. Jadi hari Arafah sebagaimana kita royak di atas tadi pada awal-awal tadi ialah sebaik-baik hari dalam setahun. Dalam setahun ni hari yang paling baik sekali ialah hari Arafah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu gapo kata ada dalam panggil hari Arafah. Para ibu bapa, gapo kata yang ada hak Tuhan sedia nak beri kepada umat Nabi Muhammad daripada orang beriman pada hari Arafah, gapo kata daripada benda hak hebat-hebat, hak besar-besar, daripada benda-benda baik-baik. Itu dia. Yang pertama. Jadi Tuhan nak ampun dosa hamba dia. Itu dia. Maka dengan rahmat Tuhan ni daripada masa ke masa, Tuhan menentukan masa untuk nak ampunkan dosa umat Nabi Muhammad, dosa orang beriman. Yang kita ni walau beriman sekalipun tak ada siapa yang bersih, yang suci daripada dosa. Sebab kita bukan para nabi, hak Tuhan jaga daripada dosa. Tuhan jaga daripada kesalahan. Kita orang biasa, orang panggil okak nak berlaku salah kita tu ada 24 jam.
Dengan kesimpulan katanya, kita sebagai anak adik yang bukan Nabi ni dah tak selamatlah daripada dosa. Bahkan boleh hadis setiap hari ada kita buat salah dengan Tuhan. Maka betul Nabi kata kullu bani adam khata'. Dah semua anak adik hak bukan para Nabi tu dia panggil salah belaka, berdosa belaka. Cuma yang berbezanya sikit banyak tu dia. Nah, orang berjuru dah sikit-sikit dosa dia. Orang tak berjuru, orang tak mengaji maka banyak sikit dosa dia. Begitu ya. Tapi dosa berdosa. Nah, ada dia. Maka hari Arafah ni, nah, Tuhan buka pintu bagi hamba dia yang berjuru dan kepada hamba yang tak berjuru. Walau jahat cara mana pun Tuhan buka pintu baik ni. Beri kepada semua umat Nabi Muhammad. Nah, yang beriman. Ada dia. Jadi Tuhan nak ampun dosa. Nah, sebagaimana hadis sahih daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Nah, siyamu yaumi arafata, nah, ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablaha was-sanata allati ba'daha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi kata bermula puasa hari Arafah satu hari, dah Tuhan ampun dosa 2 tahun. Tahun hak lepas dah setahun dan tahun hak akan datang setahun. Ai 2 tahun Tuhan ampun dosa. Itu dia. Siapa akan Tuhan tunjuk-tunjuk hamba-hamba yang beriman. Tunjuk kepada para malaikat. Hamba-hamba yang beriman kena kepada kita semua orang beriman, orang Islam yang buat baik, amalan baik pada hari Arafah. Nah, sama ada kita puasa dan kita tambah lagi baca Quran, kita berzikir, kita baca, kita buat amalan baik. Nah, maka Tuhan tunjuk, Tuhan naik kita kepada para malaikat di atas langit ini. Dia tunjuk. Nah, oh hebatnya kita. Kita manusia yang ada salah. Malaikat tak berdosa dengan Tuhan, tapi Tuhan tak tunjuk malaikat kita. Tapi apabila kita buat baik pada hari Arafah, Tuhan mengenang-enang, Tuhan tunjuk dan nak bangga, tunjuk kepada para malaikat dan dia panggil hebat tak hebat kita manusia dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lepas pada tunjuk, Tuhan kata kena apa tu? Ya, ada 2 riwayat. Satu riwayat Tuhan kata ushidukum malaikati, wahai para malaikatku, aku menyaksikan kamu. Kamu jadi saksi semua. Kamu jadi saksi semua. Nah, anni qad ghafartu lahum, bahawa aku ni aku ampun dosa semua orang yang buat baik pada hari Arafah. Lebih-lebih lagi orang hak duduk dia pada Arafah tu, hak tu lebih lagi Tuhan ampun dosanya. Tapi orang tak duduk di Arafah pun, jikalau dia buat baik dan dia jaga daripada dosa, dan juga Tuhan ampun dosa dia. Sebagaimana Nabi kata dalam hadis yang comelnya, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata man hafiza lisanahu, siapa jaga lidah dia daripada dosa, dia tak tutup kecek benda yang Tuhan tak redha, dia tak tutup, tak guna lidah dia pada benda yang Tuhan mengharamkan. Dia jaga lidah dia. Itu yang pertama. Lepas tu wasama'ahu, dan dia jaga telinga dia. Dia tak dengar daripada benda-benda hak Tuhan tak redha, hak Tuhan mengharamkan, dia tak dengar. Itu dia. Dan wa basarahu, dan dia jaga mata dia. Dia tak lihat, dia tak kelih kepada benda hak Tuhan haramkan. Dia jaga tu, jaga lidah dia, jaga telinga dia, jaga mata dia daripada buat dosa tu bila yauma arafata, dia jaga tu pada hari Arafah. Itu dia. Dengan maknanya, kesimpulan pendek-pendeknya, hari Arafah tu dia jaga semua anggota dia. Bukan sekadar mata saja dak, bukan telinga saja dak, bukan lidah saja dak, bahkan kaki tangan dia jaga daripada buat dosa. Maka siapa-siapanya buat lagu tu, jawabnya ghufiralahu min arafata ila arafata, maka diampunkan dosa dia daripada Arafah ni kepada Arafah depan. Jadi ampun dosa, esok pun ampun, lusa pun ampun, sentiasa diampun dosa ya, sehingga sampai hari Arafah tahun depan pula. Allahu akbar. Kalau gitu kita ambil faham mudah-mudahnya, Tuhan akan ampun dosa dia dalam masa 353 hari.
Nak jumpa Arafah tahun depan pula tu, nah, iaitu 353 hari. Sebab tahun Islam ni 354 hari. Lebih kurang kita kata. Kalau gitu boleh hebat tak hebat. Nah, itu dia. Maka saudara semua, saya berhajat kepada ampun, saudara berhajat kepada ampun, sebab siapa-siapa yang Tuhan tak ampun ni, dah dia ni orang panggil apa? Masuk neraka. Itu dia. Sebab apa? Sebab syurga dia tak terima mana-mana manusia yang tak bersih daripada dosa. Nah, kena sunyi, kena suci, kena bersih 100% daripada dosa baru boleh masuk syurga. Itu dia. Sebab tu dah kita semua tak kira lah tok guru dan orang biasa, orang mengaji, orang tak mengaji, laki perempuan, tua muda, tak kira sesiapa, kita semua ni dah berhajat kepada ampunan dan dosa daripada Allah. Itu dia. Maka ni siapa masa yang mulia, yang baik, yang agung, peluang bagi saya, peluang bagi saudara semua, peluang bagi orang Islam semua, dah itu dia, untuk membersih daripada dosa. Itu dia. Sebab tu saudara semua, hari Arafah, nah, hari yang iblis ni sangat sakit hati sekali, sedih hati sekali. Nah, hari panggil apa? Duka cita sekali hari Arafah ni. Itu dia. Sebagaimana datang hadis yang sahih. Nah, datang hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. Nabi kata apa? Ma ru'iya syaitanu yauman huwa fihi asgharu wala adharu wala ahqaru wala aghyadhu minhu mi yaumi Arafah. Nah, itu dia. Jadi dalam setahun tu tidak ada hari yang syaitan ni paling hina sekali, paling duka cita sekali, paling sakit hati sekali, nah, paling orang panggil pun halus sekali. Nah, itu dia. Tidak ada dah dalam setahun yang syaitan duka cita sekali daripada hari Arafah. Tak ada. Hari Arafah lah hari yang syaitan tu sakit hati sekali, duka cita sekali, sedih sekali. Nah, itu dia. Sebab apa? Para ibu bapa semua. Sebab apa? Orang panggil apa? Muslimin muslimat. Sebab dia ni sepanjang tahun ni duk tipu anak dia, duk tipu orang beriman. Dah tipu tak servis maya, tipu suruh orang panggil apa, buat jahat ke orang tu, buat jahat kepada orang ni, tipu suruh menipu orang lain, tipu suruh bohong, tipu suruh minum arak, tipu suruh orang panggil apa, bercuri, tipu suruh orang panggil apa, buat benda tu, buat benda ni, hak Tuhan mengharamkan, hak Tuhan tak redha. Itu dia. Kalau gitu banyak dosa anak ada. Nah, daripada je ke je. Nah, batu hari ke hari, malam ke malam, sehari kepada minggu, minggu kepada bulan, apa setahun ni banyak mana dosa anak ada yang duk piku. Nah, itu dia, duk tulis, duk catat le surat catat amal dia. Nah, sebab apa? Tak semaya. Nah, hari panggil tak puasa, menyakiti orang, dan berkaya, mabuk, berzina kadang-kadangnya, buat benda tu. Banyak dosa. Itu dia. Tiba-tiba datang hari Arafah, hilang habis dosa. Tuhan apa semua apabila dia puasa pada hari itu, apabila dia buat baik pada hari itu, apabila dia jaga anggota dia, jaga semua anggota dia, mata, telinga, lidah, mulut, kaki, tangan daripada buat dosa, Tuhan apa semua dosa dia daripada hari ini sampai hari Arafah depan. Kalau gitu, benda yang dia duk tipu mari itu seperti tak tipu, sia-sia. Sebab itulah dia sakit hati, sebab itulah dia duka cita, sebab itulah dia rasa sedih. Nah, itu dia. Sampaikan hari Arafah ni pada suatu hari para sahabat jumpa Nabi, maka Nabi suka. Dia suka Nabi, suka luar biasa, suka sungguh-sungguh. Nah, bukan suka main-main dah. Suka. Maka para sahabat jarang nak jumpa Nabi duduk dalam keadaan begitu, yang seronoknya. Maka para sahabat masyki. Nah, maka supaya Nabi puas hati tanya, "Ya Rasulullah, kami kelih kamu suka hari, suka pelik, suka sungguh-sungguh. Apa rusia? Apa sebab ya Rasulullah?" Itu dia. Maka Nabi cerita. Nah, bahawa sebab suka dia tu sebab ni. Nah, Nabi kata sebab aku suka ni sebab Tuhan aku lihat iblis laknatullahi alaih. Nah, itu dia. Tuhan aku nampak iblis. Maka hari itu tu dia duduk dalam keadaan sedih,
dari duka cita, dia dia panggil Allah tah bina gaya siapa kan? Dia ni ambil pasir, dia panggil jiwa tah kepala sendiri. Ambil pasir je gerung buat kepala dia. Pasir bung tah kepala dia. Sebab apa? Sebab dia panggil pok ruginya aku. Dia panggil sia-sia amat aku tipu mari setahun. Tiba-tiba dia hancur habis. Jika dosa sama besar dengan bukit bukau banyaknya, mari Arafah hancur habis. Mari Arafah hancur habis. Allah sedihnya. Itu dia. Sebab itulah aku kelih kelakuan dia, dia ambil pasir, dia panggil cuah tah kepala sendiri, aku suka Nabi kata. Itu dia. Itu yang kedua. Para ibu bapa. Itu yang kedua saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula daripada kelebihan hari Arafah ni ialah hari Arafah lah hari yang Tuhan membanyakkan merdeka hamba-hamba dia daripada api neraka. Allah. Hak ni lah kita duk cari-carinya. Hak ni lah kita duduk dia panggil apa cinta-cintanya. Nah, hari ni para ibu bapa semua kita semaya baik, dan kita puasa baik, kita keluar zakat pun juga, kita pergi buat haji pun dia panggil semacam itulah. Nah, dan kita sedekah, kita buat apa saja daripada amal yang baik. Nah, tujuan besarnya lepas daripada redha Allah, nah, kita nak selamat diri kita daripada api neraka dan kita nak masuk kepada syurga Allah. Itu tujuan besar. Nah, maka ni benda hak kita duk cinta-cinta, benda hak kita duk nak ni dah mari jemur kita dah, duk depan kita dah. Gapo ni? Ialah anak kecil selamat daripada api neraka, dah lepas tu masuk kepada pintu syurga. Itu dia. Saudara semua, para ibu bapa, hari Arafah ialah satu hari yang Tuhan membebaskan hamba dia daripada api neraka banyak sekali dalam setahun. Dalam setahun tak ada dah hari yang lebih banyak dan seperti hari Arafah yang Tuhan bebas hamba dia daripada api neraka. Sebagaimana Nabi kata apa? Ma min yaumin aktsaru min ay yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah. Tidak ada dah hari-hari dalam setahun, tidak ada mana-mana hari yang Tuhan lebih banyak merdeka hamba dia daripada api neraka lebih daripada hari Arafah. Tak ada. Itu dia. Padahal dalam puasa para ibu bapa, setiap hari ketika waktu buka puasa Tuhan bebas hamba dia daripada api neraka. Siapa orang buka puasa Tuhan bebas. Hari pertama Tuhan bebas, hari yang kedua Tuhan bebas. Banyak mana para ibu bapa Tuhan bebas daripada api neraka. Ada 3 riwayat. Riwayat yang pertama, setiap hari pada hari-hari dalam bulan puasa ni, apabila sampai waktu buka puasa, Tuhan bebas hamba dia daripada api neraka setiap hari 100,000 orang. 100,000 orang. Ini riwayat yang paling sikit. Nah, ada dia. Riwayat yang kedua, 900,000 orang. Tuhan bebas daripada api neraka. Apa makna bebas? Tuhan cabut nama dia daripada surat catatan ahli neraka. Nah, itu dia. Lepas tu dibubuh dari surat catatan ahli syurga. Itu dia. Maka Tuhan kita barak, Tuhan kita mulia, Tuhan kita ni agung. Nah, itu dia. Dia bebas daripada api neraka dah. Dia tak ambil mari bos mula dah. Tak akan berjumpa dah. Siapa-siapa daripada manusia yang Tuhan bebas dia daripada api neraka dah, dia tak akan berjumpa dengan api neraka sama sekali. Walau dia hidup lagi pun atas dunia ni, duk makan, duk minum, duk berjalan, duk ramah, duk main, duk apa lagi sekalipun, dan nama dia Tuhan hapus dah daripada panggil surat catatan ahli neraka dan dibubuh dalam surat catatan ahli syurga, maka ia akan masuk syurga serat dan tak berjumpa dengan neraka. Itu dia. Dan riwayat yang paling banyak sekali 1 juta orang. Sehari 1 juta orang. Itu bulan Ramadan. Dengan makna, misalnya kita ambil riwayat yang sikit sekali, 100,000 orang. Sehari, 2 hari, 3 hari. Lagu tu lah. 1,000, 1,000, 1,000. Dah cukup 29 hari, maka 2,900,000 orang. Hak Tuhan bebas daripada api neraka. Tapi hari akhir pada bulan Ramadan hari yang akhir sekali Tuhan bebas pula sama banyak dengan jumlah, dengan bilangan orang-orang hak Tuhan bebas belum pada tu. Misalnya bebas hari dah 2,900,000. Hari akhir 2,900,000 juga. Hitung 2 tu jadi apa? Jadi 5,800,000 orang setahun hak Tuhan bebas. Paling sikit tu. Pasal 900,000, 10 hari 9 juta, 20 hari 12 juta. Itu dia. Lepas tu 9 hari pula tu
Berapa? 4 juta 5. Dah 16 juta lebih. Tu dia. Lepas tu mari hari akhir 16 juta pula. 32 juta orang. 33 juta lah lebih kurang situ. Kira mudah-mudah. Dan kalau banyak sekali sehari tu sejuta. 29 hari 29 juta. Hari 30 29 juta pula. Jadi berapa? Jadi 58 juta. Orang Islam yang tu bebas dalam bulan Ramadan. Banyak tak? Banyak bilangnya. Tetapi hari Arafah lebih banyak daripada tu. Hari Arafah lebih banyak daripada tu lagi. Sebab apa? Nabi kata sendiri. Tu dia. Tidak ada dah hari dalam setahun hak Tuhan bebas dah hamba dia daripada api neraka lebih banyak sekali. Tu dia jumlahnya tak ada dah seperti hari Arafah. Hari Arafah lah hari yang Tuhan bebas hamba dia daripada api neraka banyak sekali. Kalau gitu kita ada peluang ni. Saya ada peluang, para ibu ada peluang, para bapa ada peluang, adik-adik ada peluang, abang-abang ada peluang, dan muslim-muslimat ada peluang belaka dan untuk kita nak selamat daripada api neraka dan nak masuk syurga Allah pada esok hari Arafah. Itu dia. Sebab tu esok hari Arafah ni, kita panggil apa ni? Kita niat kita puasa. Azam belah-belah nak puasa esok. Lepas tu kita jagalah dan anggota kita, mata kita, telinga kita, mulut lidah kita, kaki tangan kita daripada buat dosa. Itu dia. Supaya kita tunjuk ke Tuhan. Dia begini pada ibu bapa. Saya nak banding, buat misal supaya nak mudah nampak. Misal kata di Kampung Lala ni. Di Kampung Lala ni ada panggil orang daripada petani hak cangwat hatta mari ana hatta mari orang hatta seorang kok bola hatta Kampung Lala supaya nak pilih pemuda daripada lelaki anak muda ni yang pandai bola yang ada kebolehan nak ambil supaya nak lekat orang pernah dituatan hak cangwat tanding. Tu dia nak masuk dia panggil ada gigi berlatih di futsal dalam akademi hak orang panggil cawat tani. Tu dia. Ataupun kita boleh lebih besar pada tu. Kok hak negeri Sia semua ni. Hatta tu mari ke Kampung Lala ni, pergi kampung ke kampung supaya nak pilih budak muda mana hak ada hak ada pandai, hak ada kebolehan segi bola ni supaya nak wilkat tim Chad. Itu dia. Maka kita orang muda ni hak pandai bola sikit sebanyak ni ada kebolehan ni. Pada hari itu tu kita kena tunjuk seboleh-boleh kita. Tunjuk depan sedang faham sama kita haisun supaya apa? Kau takkan makan. Kau takut yang mari pilih kita tu supaya kita dekat tim Chad. Supaya kita dekat tuan cangwat. Itu dia. Maka ada di lagu mana sedang tunjuk habis supaya wikok tu kelih dia ni dia dah. Itu dia. Kita pun juga di hari ni sebab bukan semua orang Islam bebas daripada api neraka, tapi setengah-setengah Tuhan pilih. Maka nak pilih ni dia tak pilih orang tak semaya, dia tak pilih orang minum arak, minum dah ketung. Dia tak pilih orang berlaku kepada dia. Itu dia. Dia tak pilih orang ada main-main, tak bersungguh. Itu dia. Tuhan pilih hamba dia yang nak sungguh kepada merdeka daripada api neraka. Maka orang nak ni dia puasa, dia semaya sunat, semaya fardu buat jemaah, dia banyak zikir, dia banyak selawat, dia banyak baca Quran, dia banyak sedekah, dia banyak buat baik, dia banyak tolong orang, dia banyak bantu agama, dia banyak-banyak buat hal Tuhan redha. Supaya apa? We masuk mata Tuhan. Supaya Tuhan bebas daripada api neraka. Maka benda ni Tuhan buka semua, bukan pilih dak. Bukan kata aku buka pintu bebas daripada api neraka ni kepada orang alim saja dak. Buka bagi lelaki saja dak. Buka bagi orang muda saja dak. Buka bagi perempuan saja dak juga. Buka bagi orang tua-tua saja dak juga. Buka kepada semua manusia yang nak. Yang nak merdeka daripada api neraka, yang nak selamat daripada api neraka, yang nak masuk syurga Allah. Itu dia.
Kalau gitu, pada para ibu bapa semua, kita ambillah peluang yang berharga ini dan yang sangat mahal sekali dan sangat mulia sekali, baik sekali bagi kita orang beriman. Nah, itu dia. Jangan luput daripada kita. Dah, sekat we boleh, ambil we boleh, nah orang panggil bergantung we boleh. Nah, supaya kita walau orang yang akhir sekali tu bebas pun tak apa. Yang penting we bebas. Nah, pada esok hari insya-Allah. Itu dia para ibu bapa. Dan di sini ni esok ni apakah daripada amalan baik yang kita boleh buat yang menyebabkan kita selamat daripada api neraka. Masuk dalam golongan orang yang Tuhan bebas daripada api neraka. Itu dia. Saudara semua, di sana ada satu doa ataupun zikir yang Nabi ajar kita. Nah, maka doa ni lah, zikir ni lah Rusia besar, anak kecil besar yang buat kita ni merdeka, bebas daripada api neraka. Itu dia. Maka kita mari dengar bersama dah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Nabi kata, sebaik-baik doa dalam setahun. Sebaik-baik masa bagi doa hak Tuhan terima selalu dah ialah doa hari Arafah. Nah, itu dia. Maka para ibu bapa, para abang-abang, nah, nenek-nenek, mak-mak, dan guru-guru, bapa-bapa, nah, itu dia. Para pemimpin, itu dia. Ambillah esok hari menjadikan hari yang kita mengkhususkan masa kita untuk berdoa kepada Allah. Sebab apa? Sebab dia sebaik-baik hari bagi doa. Nah, itu dia. Misalnya ibu bapa yang duk sabut hak anak, nah, tak semaya, anak lebih, anak degil, kerah pedas, nah, tak kerti dengar, minum ketung, dah orang panggil podok sing mutu, duk buat benda-benda hak Tuhan tak redha. Nah, itu dia. Doa-doa esok hari. Dah doa kepada Allah, minta Tuhan masuk iman dalam hati anak kita, lelaki atau perempuan. Dah bubuh hidayah dalam hati mereka supaya mereka jadi anak yang berjuru, jadi anak yang baik, jadi anak yang batu agama pada masa depan nanti. Dah doa, ayah berdoa, dah ibu berdoa, dah kakak berdoa, dah adik berdoa, nenek berdoa, mak berdoa. Nah, ada dia pakak-pakak berdoa dan untuk diri kita, diri keluarga kita, anak cucu kita dan orang Islam dalam masyarakat kita dan umat Islam, umat Nabi Muhammad sekalian alam ini, doa we berlaku benda baik-baik dan we Tuhan akan bala daripada kita. Dah ada dia. Kalau gitu maka Nabi sambung lagi. Nabi kata apa? Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi kata sebaik-baik doa ialah doa hari Arafah, dan sebaik-baik benda aku duk kata, nah itu dia, aku sendiri Nabi kata, dan para nabi belum daripadaku. Dah siapa kepada Nabi Adam yang bilangnya ni ratus-ratus ribu para nabi ni. Hak ni lah Nabi dia kata-kata ni. Banyak sekali hak Nabi kata, dan Nabi kita sendiri, Nabi dulu pun supaya hak banyak sekali para anbiya dia kata-kata hak ni. Nah, maka kita sunat kita kata ni banyak sekali pada hari Arafah. Gapo kata apa? Kata la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata ni. Maka doa ni ataupun zikir ni ia ada rusia, ada ikatan dengan merdeka, dengan bebas daripada api neraka. Para ibu bapa sidang penuntun sekalian. Jadi Nabi katakan dalam hadis yang lain yang sahih, Nabi kata apa? Siapa kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa kata hak ni dah 100 kali, Nabi kata Tuhan bagi pahala ke dia seolah semeran dia merdekakan, dia membebaskan dan hamba daripada anak cucu Nabi Ismail 10 orang.
Dia kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata satu kali maka ia dapat pahala semeran salah dia beli hamba dah daripada anak cucu Nabi Ismail yang jadi hamba ni, dia beli 10 orang. Maka seorang ni ratus-ratus ribu seorang-seorang tu beli seorang, dia merdekakan, dia bebas. Beli yang kedua, dia bebas. Yang ketiga, 10 orang. Tu dia pahala besarnya. Maka dengan hadis lagi para ibu bapa, Nabi kata mana? Nabi kata, dan siapa-siapa merdekakan seorang hamba kerana Allah, maka Tuhan merdekakan dia daripada api neraka. Ni puca ni. Sebab gapo kita kena banyak kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir pada hari Arafah. Sebab apa? Sebab hari Arafah, hari yang Tuhan banyak sekali merdeka hamba-Nya daripada api neraka. Orang Islam, laki dan perempuan. Itu dia. Dan apabila kita kata la ilaha illallah ni, seolah kita tebuh 10 orang hamba. Maka siapa tebuh hamba, Tuhan tebuh, Tuhan bebas dia daripada api neraka. Tu ikatan dia. Kalau gitu tujuannya Tuhan nak uji kita ni selamat daripada api neraka. Tuhan nak bebas kita daripada api neraka. Sebab tu esok hari ni kita puasa, lepas tu kita jaga anggota kita daripada buat maksiat, lepas tu kita membanyakkan kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata lagi siapa satu kali. Tu dia. Kata lagi. Tu dia. Berpiye tarak, rehat tidur, bangun tidur, lagi semaya apa semua. Kelak mari kita kata pula. Yang pentingnya banyak kita kata. Itu dia para ibu bapa. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang yang masuk mata Tuhan, yang Tuhan orang panggil sepok kita, orang panggil jepuk kita suku daripada orang lain. Inilah aku bebas hamba-Ku dari inilah hamba-Ku yang aku bebas daripada api neraka pada hari Arafah tahun 1441. Insya-Allah kita masuk dalam golongan itu. Jadi kalau kita bersungguh, kita azam pada hari ini dan kita azam nak buat sungguh, insya-Allah para ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, daripada amalan baik yang kita ni kena buat supaya kita selamat daripada api neraka dan dapat pahala besar daripada Allah dan dapat ampunan daripada Allah, ialah pada waktu pagi esok ni, pada ibu bapa, kita marilah kita buat benda ni. Saya seru diri saya dan seru sidang penonton sekalian, pemuda-pemudi dan para ibu bapa, muslimin muslimat, saya seru kepada buat benda ni. Sehari ya minta sehari ya, esok hari ya. Esok sehari saja, lepas tu minta masa dalam sejam lebih-lebih. Sejam lebih-lebih. Itu dia. Kita umur 60 tak bisa buat lagi benda ni. Buatlah sekali, belum daripada kita nak keluar daripada dunia ni. Kita orang muda, kita guna masa kita penuh dengan masa ke benda lain. Minta esok hari buat sejam yang buat benda ni. Kita orang lelaki pun juga, perempuan pun sama ya. Dan kita umur 20 lebih-lebih, umur 30 lebih-lebih, tak biasa buat lagi benda ni. Minta hamai buat sehari, esok hari. Minta masa sejam. Jika buat benda ni, insya-Allah. Benda baik-baik akan mari jumpa kita. Sebab apa? Jika kita buat benda ni, yang pertamanya Tuhan beri pahala kepada kita. Salah kita buat haji umrah. Haji hak Tuhan terima dah, umrah hak Tuhan terima dah. Kita buat benda ni walaupun kita tak ada pergi Mekah, walaupun kita tak ada pergi di Madinah. Itu dia. Tapi Tuhan beri pahala supaya kita pergi Mekah, buat umrah, buat haji seperti kita pergi Madinah. Dia Nabi dah. Itu dia. Yang pertama. Yang boleh pak semua boleh. Jika kita buat ning sejam ni, dalam masa sejam lebih kurang kita buat, dan kita dapat pak perkara besar-besar. Yang pertama, dapat pahala haji umrah. Hak Tuhan terima siap dah. Itu dia. Yang kedua, Tuhan ampun dosa kita. Nabi kata, walaupun sama banyak dengan buih-buih laut di atas muka bumi ni. Itu banyak menapa Tuhan ampun dosa jika buat benda ni. Yang ketiga, Tuhan dia panggil apa? Haram. Tubuh badan dia jatuh dalam api neraka. Dia cerak selamat daripada api neraka. Yang keempat, wajib masuk syurga. Itu dia. Kalau gitu dapat 4 perkara ni. Dengan sebab buat satu amalan saja. Gapo buat ni? Ialah ia semaya subuh berjemaah.
Yang pertama, semaya subuh berjamaah. Yang kedua pula, dia duduk di tempat semaya itulah. Nah, tak lagi kana. Buat apa tu? Duduk zikir Tuhan. Lepas tu kita ambil zikir mana? Zikir saat ni. La ilaha illallah ni tu. Wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir. Siapa naik matahari, maka lalaning ni matahari mula naik pukul ni 7 minit. Pukul ni 7 minit. Tu dia. Maka apabila siapa pukul ni 7 minit, kita keras dah. Keras 15 minit pula. Jadi bui siapa pukul ni 22 minit. Tu dia. Jadi kecil mudah-mudah enggak? Kita semaya subuh, orang qomat pukul 5 10 minit qomat. Semaya 10 minit semaya. Tu dia. Jadi pukul 5 20 minit sudah semaya. Pada zikir kita mulai itu, dah zikir siapa pukul ni 22 minit. Sejak minta sejak yang minta. Nah tu dia. Esok hari Arafah. Tu dia. Siapa zikir lepas semaya sudah duk zikir siapa pukul ni 22 minit. Nah, tu dia. Lepas tu kita semaya sunat duha 2 rakaat. Ataupun semaya sunat isyraq 2 rakaat. Sahaja aku semaya sunat isyraq 2 rakaat kerana Allah Taala. Allahu akbar. Ataupun sahaja aku sembahyang sunat duha 2 rakaat kerana Allah Taala. Allahu akbar. Tu dia. Siapa yang buat saat ni, dah semaya subuh berjemaah, dah di masjid atau di rumah. Tu dia. Di masjid lebih comel, lebih baik. Lepas tu duduk zikir, dah siapa matahari naik segala, iaitu pukul ni 22 minit, maka semaya 2 rakaat, dah maka dia dapat apa? Dapat pahala haji umrah, tuai apa semua dosa dia, haram diri dia masuk neraka, wajib dia masuk syurga. Tu dia. Kerana esok ni kita nak bebas daripada api neraka. Para buah sekalian, nah, dan para muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Dan akhir sekali, belum daripada kita nak terima dia panggil telefon daripada para buah daripada rumah, telefon mari nak tanya, nak dia panggil nak kata sepatah dua. Tu dia. Daripada amalan yang terakhir yang kita nak rayaknya, kalau kita boleh buatlah, iaitu esok ni cerak ramailah di hari ni, sebab kita umat bertanding ni, orang Islam tempat kita sini ni, orang bertanding ni kita kata masuk 3 wilayah semua ni, orang panggil banyak dah sedar hari ni. Kita khabar belaka dah, kita dapat tahu belaka dah kelebih hari-hari Arafah, sebab babo tu berkecek, ustaz ni berkecek, orang panggil ya ni, orang panggil berkecek, maka dapat tahu belaka. Maka banyak orang puasa cerak lah esok. Walau bukan semua pun ramai lah orang puasa, dan ada kampung masing-masing pun ramai orang puasa. Maka daripada amalan yang hebat lagi, yang luar biasa lagi, yang lebihnya ialah kita membuka puasa yang puasa. Tu dia. Kita usaha dah cari makan ni, buat makan ni jamu orang yang puasa. Supaya apa? Supaya kita dapat pahala orang puasa semua tu. Tu dia. Dan jika boleh buat ramai-ramai macam mana? Kutip duit. Turun sikit sebanyak buat masjid. Dah buat ramai. Tu dia. Di kampung saya alhamdulillah, terima kasih kepada orang yang menumbuh benda ni. Semenjak hari tu sampai hari ni ada lagi kampung saya dia. Tu dia. Gapo buat bendanya? Ya tu, orang panggil kutip duit, orang panggil apa? Ahli kampung sekadar ikhlas ikut nak bui tak usah pun tak apa. Ada orang yang bui, ada orang yang tak bui, ada macam-macam. Maka kita himpun duit tu semua dan kita buat makan ni jamu orang puasa semua pada hari itu. Maka keluar dari masjid dah 100 orang lebih kakak 200 orang ramai mana buka puasa. Alhamdulillah. Dah maka kampung lain yang belum buat, nak tiru boleh. Ataupun kita tak puasa nak buat sepatah tu, kita buat di rumah kita. Kita buat 3 hidayah, panggil orang main buka puasa. Orang puasa main buka puasa rumah kita. Supaya apa? Supaya puasa dia dapat tu. Dah seperti dia puasa 10,000 hari pada hari yang lain. Nah, itu dia. Dan lain lagi daripada amalan baik. Nah, apun dosa 2 tahun. Nah, dan berganda amalan. Nah, itu dia. Dan orang puasa dia baca Quran, dia berzikir apa, semua dia dapat tu kita dapat hati. Seorang tu, bagaimana 2 orang? Bagaimana 3 orang? Bagaimana 4 orang? Bagaimana 10 orang? Bagaimana 20 orang? Bagaimana 100 orang? Allah besarnya pahala, hebatnya pahala. Padahal kita bui ke yang akhir ya. Itu dia. Kalau gitu, nah, esok hari ni 5 amalan yang kita kena buat insya-Allah. Dah ambil lah sehari je lah setahun. Boleh.
saudara boleh. Dah, sehari dan setahun ni benda besar. Yang pertama, dah, malam ni kita niat puasa. Nah, Arafah. Dan jika orang yang tak qada lagi, orang betina tak qada, maka esok niat qada ya. Lepas tu puasa Arafah dia boleh dengan automatik. Dia boleh dengan automatik, tak ada kena niat qada pun cukup dah. Tu dia. Kalau gitu esok hari kita puasa belaka insya-Allah. Dah lobo-lobo kepada pahala dan merdeka daripada api neraka. Tu dia. Yang kedua, kita usaha sampai subuh berjemaah. Lepas subuh jemaah, duduk tempat semaya tu. Zikir Tuhan dan zikir yang paling baik sekali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa naik matahari ke 15 minit, kalau ni enggak pukul ni 22 kita bertanding ni. Kalau nara dia pukul ni 20 gitu mau. Kalau berjalan pukul ni 24, tambah 2 minit lagi. Gitulah lebih kurangnya. Tu dia. Lepas tu kita sembahyang 2 rakaat isyraq ataupun duha. Tu dia. Kemudian pula, kita jaga anggota kita daripada buat maksiat dan kita usaha membanyakkan amal yang baik daripada sembahyang sunat, daripada baca Quran, selawat kepada Nabi, baca zikir dan sedekah banyak. Tu dia. Itu dia. Lepas tu yang terakhir sekali ialah kita panggil apa, usaha membuka puasa orang yang puasa hari Arafah esok. Dah, usaha buat boleh 5 perkara ni para ibu bapa. Maka jika kita bersungguh, insya-Allah kita masuk dia golongan hamba Tuhan yang Tuhan merdekakan daripada api neraka. Maka kita butung kekal selama-lama insya-Allah subhanahu wa taala. Itu dia. Itulah lebih kurang muzakarah kita pada tengah hari ini. Itu dia. Maka di sini kita buka peluang bagi para ibu bapa dan saudara-saudari yang nak telefon mari tanya soalan. Itu dia insya-Allah. Dan telefon dia panggil rakam telefonnya ialah dia panggil 092 dan 539 dan 178 ni. Itu dia 092 539 dan 178 ni. Itu dia. Maka boleh telefon masuk ada soalan apa yang kita boleh jawab kita jawab insya-Allah. Kalau tak boleh jawab kita nanti jawab hari yang lain insya-Allah subhanahu wa taala. Itu dia. Maka sama tara kita nak terima orang panggil telefon dari saudara kita orang panggil nak tanya soalan sikit sebanyak di sini saya seru para ibu bapa pada sehari ini kita membaca sedekah itu dia. Maka daripada sedekah yang paling baik di saat ning jelalaning ning 10 awal bulan Zulhijjah ni, patut esok hari Arafah khususnya ialah kita sedekah, kita bantu jamiah ulama Patani di pagi. Dan sekarang ni orang panggil ada banyak macam bazuh diri hal lain lagi pun pakat duk laisut duk taitok sub belaka. Tu dia ada buat sepanjang mengajar, ada bokaring dia panggil dalau duk mengajar supaya nak pungut duit, nak pungut bantuan untuk nak menyelesaikan dan mensudahkan masjid Jamiah Syekh Daud Al-Fatani di Paris. Tu dia. Maka kita yang ada duit ni, kita orang panggil apa? Orang yang ada net bank dah, maka on masuk selalu dah. Dan orang yang tak ada tu kering boleh kirim ke email, kirim ke ustaz, kirim ke siapa pun supaya kita masuk saham, kita masuk dalam orang panggil apa yang bina masjid itu yang akan jadi tempat yang agung dalam orang panggil bertanding kita 3 wilayah ni. Kenapa? Kerana ulama kita semua para baba yang ada pondok lep tanding ni, lep menara le jalan dan orang panggil kok sebaya kok segara tu semua tu beripung situ belaka. Semua tu beripung situ belaka untuk apa? Untuk nak khidmat agama Islam, untuk nak apa ni? Nak sebar agama Tuhan. Tu dia untuk nak panggil pun nak sebar benda-benda yang baik, untuk nak jaga agama Tuhan. Maka kita panggil sokang menyokang dan panggil untuk apa? Untuk buat untuk diri kita belaka. Untuk buat panggil apa? Anak cucu kita masa depan boleh dapat tupai tempat yang baik semacam ini. Lepas tu kita pisah usaha buat baik kepada ibu bapa kita dengan kita sedekah, kemudian kita hadiah pahala kepada ibu bapa kita sebagai sedekah jariah. Itu dia. Mudah-mudahan kita butung, orang tua kita butung, anak kita butung dan kita jadi orang yang berjasa kepada orang panggil tanah bumi kita di sini insya-Allah subhanahu wa taala. Itu dia.
Maka nah orang panggil kita jawab soalan jika ada insya-Allah, maka saya cuba nak clear di atas ni jika ada. Nah itu dia, dan para ibu bapa nak telefon masuk boleh insya-Allah. Uh, 1092 539 178 ni. Itu rakam telefon insya-Allah. Maka soalan pertama yang dalam kombin ni dia kata, dah sore tu dia nak gerbang. Tu dia panggil apa? Siap lah, dia panggil masuk gear siap dah. Dan dia kata pun ni beli siap dah berkali lembu ni. Tu dia. Kemudian dia terlupa. Terlupa tadi nak gerbang. Lepas tu dia pergi kerak kat kuku. Nah, tu dia. Maka dia boleh gerbang ke tak? Nah, maka jawabnya tidak ada masalah. Dia lain-lain. Gerbang lain kat kuku lain. Cuma panggil cumanya dah dia panggil ya sunat sahaja. Sunat sahaja bagi lelaki para gerban ni sunat taruh kuku, jangan kerak kuku apabila masuk 10 awal bulan Zulhijjah. Apabila dia panggil apa orang ikhlas anak bulan dijahar ataupun di tempat-tempat yang lain dah nampak atau tak nampak nak kira 1 Zulhijjah tu. Tu dia. Maka apabila nampak anak bulan dan esok hari itu hari orang panggil hari pertama 1 Zulhijjah dan kita nak gerbang, maka sunat kita jangan kerak kuku dan bulu-bulu yang ada di atas tubuh badan kita. Supaya apa? Supaya kuku ni dan bulu-bulu semua tu jadi saksi bagi kita di akhirat nanti. Tu dia. Lepas tu jikalau kita terlupa pergi kerak ataupun tak terlupa sekali kerak, tidak ada masalah. Tak ada masalah. Lepas tu kita gerbang, boleh gerbang dan sah kita gerbang dan tidak ada jadi orang panggil tidak jadi halangan apa kali bagi gerbang kita. Cuma orang panggil luput kelebihan, luput fadilah saja ya. Tu dia. Maka soalan ni dia kata, kita jawab, kita terima insya-Allah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Mana. Dah ni tak kena kerak. Kerak, ya. Ya. Hmm. Ni masuk dalam nama ekor hak lucu tak benefit tu tak. Dak hak ning ni untuk nak bantu rekan di sini. Nak senap rekan hak dok buat sini ada setiap hari ni. Dan adapun hak nak jam'iyah ulama di Paris tu nak buat masjid Syekh Daud tu ya ada panggil ekor suku. Kasih kontai. Suku hak tu suku. Hak tu kena pergi cari saya tu. Tu ke ya. Tak ada apa comel bagus. Lepas tu ni rasa nak bantu hak bapa tu dah. Ni hak itu ya nama basuh ya nama ya. Ni pun boleh juga ya. Supaya bantu rekan ni we hidup sepanjang lagi, we boleh itu lagi insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak ya. Ya, kadang mampu buat dengan ikhlas kita. Tu dia. Di antara kita dengan Tuhan, tak siapa tahu. Sikit banyak Tuhan terima belaka. Tu dia. Maka lebih-lebih lagi esok hari kena buat benar-benar. Sebab esok hari Arafah pahala berganda lagi. Tu dia. Patut insya-Allah ya. Tuhan terima. Taqabbalallahu minna wa minkum insya-Allah. Ya, sama-sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun hak soalan dalam kombin ni dia kata tak saning kita duk kecek duk hurai tentang masalah kelebihan semai subuh berzikir siapa naik matahari dari masjid. Maka dia tanya jika kita semaya jemaah di masjid kemudian kita klik zikir rumah boleh ke tak? Tu dia. Maka hak comelnya duk di masjid. Tak usah gerak mana, duduk tepat semaya itulah. Tu dia. Sebab apa? Sebab datang hadis begitu. Hadis datang begitu. Tu dia. Tapi ulama kata jikalau kita jalan tu baik, klik ataupun duduk zikir. Tu dia, maka boleh juga insya-Allah, boleh. Tapi hak duduk di masjid tu lebih comel, lebih baik. Tu dia. Tapi syarat jangan putus.
Jangan putus. Nah, kita tu baik zikir, jangan pergi cerita kok lain. Jangan pergi buat benda lain. Jangan kalau dengan benda lain. Sebab tu duduk di masjid lebih afdal tu. Sebab dia klik kok, dia tu baik keluar, dia berjalan pergi situ sini takut putus. Dah kita pergi pak kecil habat dunia, maka putuslah. Tu dia. Dia klik pak kepada rumah, duduk dia panggil kalau dengan anak bini. Putuslah. Takut putus. Tu dia. Sebab tu lah di masjid. Dia kata capai benar-benar tu dia tak ada capai hal lain, duduk di masjid lah. Sebab apa? Takut ada benda lain mai ganggu kita, kita lupa kelebihan fadilat tu. Dia. Walaupun jika kita kata cak boleh jaga sampai 20 jaga tak ada kacang asal siapa dikir tu sampai masuk waktu semaya, maka insya-Allah boleh juga. Cuma lepang bimbang takut lu pergi kok lain. Tu dia. Dan hak datang lelah deh pun duduk tempat tu lah. Hak tu lebih sempurna. Nah, tu dia. Itu lebih kurang. Masjid itu berkali masjid kita royak masjid Syekh Daud. Dak bukan di Malaysia. Dah bukan di Malaysia. Dah tu dia. Masjid hang nak buat tu di Kampung Parit di Petaning dekat Gresik. Dah dekat Gresik. Dah tu dia. Dalam dia panggil Petaning ning lah. Dah bukan di Malaysia dah. Ya. Ataupun orang yang duduk sebelah Malaysia, dia boleh derma, dia boleh dia berderma, dia boleh sedekah jariah dengan melalui bank Islam di Malaysia. Sebab ia ada juga. Ada hak orang panggil apa boleh kita sedekah di sana boleh. Ia ada banci dia, ia ada orang panggil akaun bank dia. Di Malaysia pun ada. Jika susah payah nak own, nak bubuh dalam akaun bank hak di sini payah, boleh Malaysia boleh. Sebab tu boleh pergi kelih duk laisut ni ada siap akal dah akaun bank hak di akaun bank Malaysia tu ada. Jadi kalau orang di sana lah di Malaysia. Tu dia. Ya bagi saudara kita tu ambil. Jadi sekarang ni ia ada dok live shoot tu, ada dok live. Dah hak orang panggil hak jamiah tu. Cuba orang panggil masuk live Facebook, tulis bahasa Rumi Jamiah Ulama Fatani, dan sekarang ni ada live, dan di bawah tu ada berapa dok kecek di bawah tu ia ada akaun bank Islam hak di Malaysia. Maka kita boleh bubuh le tu. Nah, tu dia. Baik, maka comel bagi saudara kita ataupun saudara kita yang tanya, bagi orang yang tak boleh puasa esok hari ini, dan supaya nak dapat juga kelebihan. Nah, tu dia Tuhan ampun dosa, dan Tuhan merdeka daripada api neraka. Dan maka kita buat benda yang boleh buat. Nah, benda yang boleh buat. Apa? Kita berzikir boleh, kita selawat boleh, kita sedekah boleh, kita tolong bantu anak yatim boleh, kita membuat makanan orang buka puasa boleh. Lebih-lebih lagi kita orang tak boleh puasa ni, kita kena buat benar makanan orang buka puasa. Orang puasa Arafah buka dengan makanan kita. Emang kita buat pergi masjid, emang kita panggil makan nasi kita supaya kita dapat pahala puasa tu. Walaupun kita tak puasa. Tu dia. Jadi pendek katanya, kita buat amalan baik apa saja yang kita boleh buat. Dan seperti kita berzikir, dan kita selawat ke Nabi, kita sedekah. Nah, kita orang panggil apa? Buat baik ke anak yatim. Kita beli baju raya bui, kita beri duit ke dia, menggembirakan dia, hadiah amalan baik kepada orang tua kita yang mati dah. Itu dia. Kita sedekah jariah siapa pahala kepada orang yang mati dah. Itu dia. Boleh buat banyak lagi membuka puasa kan. Kita buatlah apa kita boleh buat pada orang panggil ibu bapa, saudara-saudari muslimin semua, insya-Allah. Baik, ada saudara kita ni yang tanya, jadi jikalau lah berlaku kita lagu tu, dia panggil adakah sia-sia pahala kita? Jadi
Misal kata orang mari mu kita ni mari mu kutip kerak dan minta sedekah, maka dia royaklah kata nak buat masjid ataupun nak buat pondok ataupun nak buat apa-apa. Maka kita dengan suka baik kita, niat baik kita, maka kita bui. Kita bui. Selepas daripada bui, dah tiba-tiba nyata kata dia dah ambil pergi makan ke dia menipu saja. Dia tak ada pergi bawa pergi pada buat masjid dak, tak ada buat pondok dak, tak ada buat apa dak sekali. Cuma dia buat guna kod dia. Tu dia. Maka adakah kita dapat pahala? Ya, kita dapat pahala sedekah kita tu. Tu dia. Kita dapat pahala sedekah kita insya-Allah. Tuhan kita murah. Innamal a'malu binniyat. Amalan kita Tuhan beri pahala pada kita ni di atas niat kita. Kita niat lagu mana, kita dapat lagu tu. Jadi maka insya-Allah tak sia-sia duit yang kita buat abui tu. Tapi ya orang makan tu dia berdosa cerak dah. Dan dosa besar pula. Ambil duit, orang panggil sedekah diguna untuk peribadi atau menipu. Itu dia. Maka di sini dan tentang masalah kelebihan pada orang sembahyang subuh buat jemaah, lepas tu orang panggil duduk berzikir sampai naik matahari mak ia belak 2 rakaat tu, dan maka tentu bagi orang sembahyang berjemaah. Itu dia. Maka perempuan tanyalah, kalau gitu kita duduk sore di rumah ni, itu dia, pas tak lagi masjid, boleh ke tak lagu tu? Itu dia. Maka jika kita boleh pergi masjid, gilah kepada masjid. Dan supaya kita tak ada syak-syak, tak ragu-ragu lagi, kata kita boleh syarat. Itu dia. Tetapi jika kita ada keuzuran dan tak lagi pada masjid, terpaksa kena mai rumah di sore, maka insya-Allah kita perempuan dapat juga insya-Allah. Itu dia. InsyaAllah kita semaya sudah duduk tepat tu zikir Tuhan, dan zikir paling baiknya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir kita ayat ni dah sampai naik matahari dah kira 15 minit semaya 2 rakaat, insya-Allah kita dapat jika kita ada keuzuran yang tak boleh pergi pada masjid. Jadi insya-Allah kita perempuan dapat insya-Allah. Itu dia. Maka tanya pula soalannya, jika kalau esok ni kita nak puasa sunat. Pada niat lagu mana? Niat. Sahaja aku puasa esok hari, sahaja aku puasa sunat Arafah esok hari. Sahaja aku puasa sunat Arafah boleh juga. Sahaja aku puasa sunat Arafah esok hari boleh juga. Niat lagu mana pun boleh. Insya-Allah. Itu dia. Maka insya-Allah kita bakal puasa belaka dan bagi puasa, dan orang yang tak boleh puasa tu dah buatlah amalan apa-apa yang dia boleh buat, khususnya dah membuka puasa orang yang puasa Arafah esok hari itu. Itu dia. Itulah lebih kurang jawab soalan yang ada sekarang ni. Itu dia. Maka boleh lagi nak tanya dalam komen ataupun nak telefon masuk para penonton sekalian, sebab masa kita ada lagi lebih kurang 10 minit lebih-lebih. Itu dia. Maka rakam telefonnya 092 539 178. Itu dia. Boleh lagi insya-Allah. Maka sama tahu kita tunggu soalan daripada komen ataupun daripada telefon masuk ni. Saya sangat-sangat dia panggil gemalah sidang penonton semua para ibu bapa. Itu dia kita buatlah. Dia panggil khususnya dia panggil pada masjid. Sebab belanja tu sangat-sangat banyak. Dia kita nak guna tu dia panggil banyak juta sangat. Dan 90 juta semua binaan masjid tu. Yang besar yang bukan jadi sekadar masjid dah. Ia akan jadi setiap apa-apa orang panggil setiap segi yang ada situ. Ada mengajar di situ, ada idarah situ, ada orang panggil pipitepan hak syedau situ, ada kesel-kesel tak situ, ada benda baik-baik lagi yang akan tumbuh di situ. Semua akan berhipung situ. Itu dia tempat hipung para ulama semua, bapa-bapa semua 3 wilayah kita ni. Itu dia. Sebab tu kita semua kena bantulah. Itu dia. Jadi kita orang bertanding kena bantulah orang panggil masjid ni. Kita orang jalan pun kena bantu. Kita orang menara pun kena bantu. Kerana ini orang panggil lambangan kita. Itu dia. Dan bapa-bapa semua hari ni pun semangat sangat-sangat insya-Allah. Dan kita bakal bantu supaya kita boleh menjayakan, boleh mensudahkan masjid tersebut insya-Allah. Itu dia. Dan
Apabila kita buat dah, kita sedekah dah, tak kiralah banyak mana sekadar kita mampu, kita jangan lupa hadiah pahala tu kepada ibu bapa kita hak mati dah, kepada nenek-nenek kita, dia panggil mak-mak kita hak dah meninggal dunia dah. Supaya dia dapat pahala kekal selama-lama. Sebab apa? Sebab dia sedekah jariah. Sedekah jariah ni sebaik-baik sedekah. Yang sedekah yang tak lisuh pahalanya, tak habis pahalanya. Sebab selama mana dia panggil benda yang kita sedekah tu dia mula guna, selama tu kita dapat pahala. Itu dia. Sebab tu Nabi kata apa? Dalam hadis yang sahih, Nabi kata, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluh." Apabila mati seorang anak Adam, maka putuslah amalannya. Illa min salasin, malakan daripada 3 amalan yang dia buat baik semasa dia hidup, maka tak putus amalan ni. Sentiasa sampai ke dia situ. Yang pertama sudah sedekah jariyah. Sedekah jariyah, ai wakaf kejariah. Siapa sama-sama. Itu dia. Jadi orang sedekah jariyah ni, walau dia mati beratus tahun pun sentiasa sampai situ pahala kepada dia. Itu dia. Dan yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bihi, dan ilmunya disebar. Maka masuk, jika sudah dia akan jadi tempat yang sebar ilmu pula. Para wabuk akan ngajar situ. Hari ni baboning, hari ni baboning, hari ni baboning. Kita dapat keluar para ulama masa depan nanti insya-Allah. Itu dia. Dan yang ketiga, waladin salihin yad'ulah, ataupun anak yang soleh yang sentiasa berdoa ke dia, tolong istighfar ke dia, maka tu sentiasa sapa kepada si mati, walau panjang mana pun, lama mana pun sentiasa sapa. Itu dia. Sebab tu jangan lupa orang tua kita, apabila kita buat baik, apabila kita dapat pahala, maka segera kita hadiah kepada dan orang yang kita kasih, dan orang yang berjasa kepada kita, sama ada ibu bapa kita, dan tu guru kita, dan nenek kita, abang-abang kita, orang yang bantu kita, dan maka kita hadiah pahala kepada mereka. Itu dia. Kalau gitu, itu dia. Ada lagi itu dia panggil apa ni? Soalan masuk ada lagi lebih kurang 5 minit, maka kita tunggulah insya-Allah. Takut ada lagi, kemudian jika tak ada kita panggil surah sekadaring pada hari ini insya-Allah. Itu dia. Maka nampak tu di bawah pun orang panggil apa, tidak ada salah, dan telefon pun tak ada telefon mari. Kalau gitu masa 5 minit lagi sebenar pun, tapi tak apalah. Dan maka ini kita sudahi panggil sekarang ni saja. Dan itu dia. Maka sama sebenar lepas raya, temu lagi lepas raya insya-Allah. Maka saya sudahi dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.